buat kajian, orang yang akhlak baik disayangi oleh masyarakat, orang yang akhlak baik mudah tidur, mudah bangun tidur. Ini kajian mereka. Bila kita jadi orang yang baik, orang sayang, dalaman kita positif. Apa kesannya? Senang tidur. Apa kesannya? Mudah bangun tidur. Makna dia, ini kajian mereka. Dan kita menghargai kajian dan kita berterima kasih. Kerana umat Islam tidak mengkaji sampai macam tu. Kita hanya luaran. Maka mereka mula mengiktiraf akhlak merupakan nilai yang sangat penting dalam kehidupan kita. Tetapi umat Islam masih leka untuk tidak beralih kepada etika-etika ini. Integriti, tawaduk, kita lebih suka kepada sifat bongkar, sifat selfish, sifat yang menunjukkan kita ini bos. Di mana Barat membincangkan beza di antara bos dan leader. Leader ini orang yang mampu memberi kasih sayang kepada orang bawah. Dia bukan mengarah, tetapi dia bersifat bersama. Bos buat, hanya orang benci pada dia. Leader tidak, jom bersama dengan saya, ayuh bersama dengan saya. Ini konsep yang digunakan, saya perhatikan digunakan oleh tokoh pemimpin satu dunia yang disebut oleh Al-Quran, iaitu Dzulqarnain. Dzulqarnain bila dia memerintah dunia, nak menyelamatkan satu kaum daripada pencerobohan musuh, apa power of word dia? Apa kalimah keramat dia? Dia sebut a'inu, tolonglah saya. Subhanallah, kalimah. Saya terkejut, saya baru dapat konsep ni dalam masa sebulan saja. Saya perhatikan kenapa, apa rahsia Dzulqarnain boleh menjadi pemerintah dunia. A'inuni, dia kata, tolonglah saya. Bukan dia kata buat, tak. Tetapi tolonglah saya. Yang akan menaikkan dalaman orang bawahan, bahawa dia bukan hamba sahaya, dia bukan kuli, dia bukan balaji, tetapi dia kebersamaan dengan Dzulqarnain. Ini satu benda yang luar biasa. Dan bila kita puasa, saya rasa kita nak mengumpat tak larat. Betul. Nanti malam ni kita sambung. Betul tak? Bukan tak nak mengumpat, tapi betul. Nak takabur pun tak larat. Lepas raya lah kita takabur. Memang betul. Sebab kita nak menunjuk, memang tak. Semua operasi, artis pun berhenti berlakon. Dia buat malam, siang tak larat. Sebab dia tak boleh nak perform. Kerana bila kita lapar, badan kita kenyang. Maknanya dia, nafsu kita kenyang. Bila kita kenyang, nafsu kita lapar. Sebab itu bila kita makan banyak nafsu kita bergerak, liar. Tapi bila kita lapar, misal kita orang lelaki tengok macam cantik, bukan tak orang tengok, tapi tu aku ni lagi. Sebab hati ni duk fikir makan. Walaupun lalunya Nilofa, walaupun lalunya siapa lagi, pelakon-pelakon yang terkenal, bukan tak mau tengok, tapi adalah nanti lapar, bala ni malam tu barulah terbiak mata. Hatta kita tengok TV pun, TV siang Ramadan semua tayang filem-filem yang bagus-bagus, drama Ramadan. Sebab dia tak tunjuk gambar ni pun orang tak nak minat tengok apa. Semua tak cantik sebab dia nampak makan dah. Macam kita lalu di sini, sedap. Padahal sebelum tak sedap pun, tapi belum puasa nampak makanan je. Semua mata terbeliak. Di sini kita melihat satu benda yang luar biasa. Jadi kita diberi nikmat memperjuangkan di bulan Ramadan ini, bukan memperjuangkan nama, tapi memperjuangkan untuk membersihkan diri kita daripada kotoran. Bayangkanlah kita pergi hospital, kalau kita penuh badan dengan penyakit yang luka, adakah kita perlu cuci dulu, kan kita letak ubat dulu? Ini Ramadan. Ramadan bukan letak ubat semata-mata, tapi penyucian. Macam mana kita nak hiasi sifat ikhlas kalau kita tidak membuang maksiat? Kaifa yarhalu ila Allah wa huwa makbubun, ataupun disebut dalam kitab tasawuf, bagaimana seseorang itu boleh berjalan kepada Allah sedangkan dia dibelungi oleh hawa nafsu. Makna dia ini yang membelenggu dia adalah nafsu. Bila nafsu menjadi Tuhan kepada dia, macam mana nak berjalan kepada Allah? Bila kita makan banyak, fokus tidak ada, khusyuk tidak ada, yang ada menguap. Betul tak? Bila kita makan banyak, akhirnya kita tidur dalam buaya yang begitu indah. Orang kata pulau duduk.
Pulau Duri, pulau tidur. Tidur pukul 1 sampai pukul 2. Indah. Boleh pergi scuba sekali. Tapi dalam mimpi lah. Jadi kita tengok di sini bahawa kekenyangan menghilangkan banyak kebaikan. Di antaranya khusyuk, kepintaran. Kalau kita orang makan banyak, untuk faham ilmu payah. Sebab kita tengok kita pagi-pagi makan nasi lemak, betul tak betul? Bila makan nasi lemak, apa natijah dia? Menguap ke cergas? Sebab makanan nasi lemak ini dia membantukan perjalanan oksigen ke otak. Campur tertarik pula, lagi cergas kan, lagi lemah. Bila masuk kelas, apa yang berlaku? Berlakulah kelas pentalkinan kepada mayat. Kerana semuanya tidur. Masya Allah. Ada soalan? Semuanya senyum. Senyum itu bukan faham. Senyum Ustaz tak habis bila. Betul tak pengalaman betul? Itu pengalaman itu. Sebab bila kita makan begitu, akhirnya kecerdikan itu hilang. Seperti kata ulama, al-fitnah tudhibul fitnah. Kekenyangan melampau menghilangkan kecerdikan. Ular sawah bila dia cergas, bila dia lapar. Bila dia kenyang, kalau kita sepak dia pun, dia aku tidak. Dia tengok lembu pun begitu santai. Tak ada sejarah. Sebab itu hikmah ini diberikan kepada orang yang kurang makan. Kebijaksanaan. Kalau dia badannya Masya Allah macam teddy bear, ini susah nak faham. Sebab otak dia ni cinta kolesterol, dia hanya fikir makanan saja. Walaupun dia nak mempositifkan keadaan orang yang besar ni tak ada masalah, tapi masalah besar ni. Apa masalah dia? Cuba kita nak flight. Siapa yang mengganggu kita? Orang kurus ke orang besar? Tangan kita sepatutnya ada ruang untuk duduk di sini, dia potong semua. Jadi kita macam ni. Kalau kita pergi Mekah 8 jam, pergi Mesir 11 jam, UK 13 jam, tak pesan kita. Mengganggu kehidupan alam sekitar. Kalau dia nak kata kancil, tak rebah kata kita. Naik lift boleh 20 orang, kalau naik orang badan besar 5 orang yang boleh. Walaupun dia 20 orang, tapi dia tengok kilogram apa. Masalah tak? Saya cerita ni bukan saya pun badan besar, tapi ini nasihat di sini lah, nasihat di sini. Tak bagi kita, Islam tak menggalakkan sebenarnya. Tak menggalakkan kehidupan yang sebegini. Tetapi kita subhanallah kalau makan subhanallah ajaib. Semua benda ada dalam badan kita, seperti semua ikan ada dalam perut ikan paus. Apa yang tak ada. Bila kita pergi buffet, subhanallah 20 buffet itu kita makan. Kemudian bila kita nak sembahyang, Allah, imam ni bila nak habis ni, kadang-kadang bermimpi dalam sembahyang. Mimpi masuk syurga. Alhamdulillah, dengan puasa kita dapat merehat. Maknanya pembersihan pemikiran, dalaman, kesihatan, jiwa, akal. Ini yang kita katakan perjuangan yang luar biasa. Yang saya kira kalau di bulan bukan puasa, kita hanya insan yang terpilih. Tapi bulan puasa semua orang Islam terpilih. Melainkan mereka yang melebihkan nafsu ke atas akal mereka. Sebab itu kita melihat puasa bukan satu bebanan, tetapi rahmat. Kalau kita pergi hospital nak buat surgery, doktor suruh makan kan, suruh puasa. Suruh puasa. Kalau kita makan dia pening kepala, nak cek gula tak boleh, nak cek darah tak boleh. Begitu kehidupan kita. Untuk pembersihan jiwa, kenyang masalah. Dia tak boleh nak alter balik. Maka hikmah Allah, kasih sayang Allah, rahmat Allah banyak berlaku kepada orang yang lapar. Banyak berlaku kepada orang yang lapar. Sebab itu kita melihat orang-orang Buddha, orang-orang Kristian, mereka mendekatkan diri kepada Tuhan mereka dengan lapar. Mereka hanya makan sayur. Itu kita tak nak ekstrim macam begitu, tapi maknanya mereka ada satu teknik dan metod yang membawa mereka kepada satu konsep yang diberikan kepada semua orang walaupun berbeza agama, firasat yang betul. Kita bila dalaman kita kuat, makanan kita hanya kepada yang kualiti, tidak dicampuri dengan makanan yang kotor dan uzlah, kita akan dapat kuasa pemikiran yang tinggi dan firasat yang tepat. Sebab itu kadang-kadang Tok Sami cakap, betul, walaupun Sami India, dia punya kepala dia putih, badan dia putih, tetapi cakap-cakap dia kadang-kadang berhikmah, kerana dalaman yang penuh dengan pembersihan. Walaupun dia beragama lain, kalau kita baca buku-buku agama lain, kita akan dapat sebaliknya mereka bercakap dengan hikmah.
Tetapi kita bukan mengikut. Cuma kita buat kajian, firasat ini bukan hanya berlaku kepada orang mukmin, tetapi berlaku kepada agama lain juga. Kerana mereka telah menjalankan proses-proses kelaparan. Dan akhirnya jiwa bersih, pemikiran bersih dapat bercakap secara cahaya. Ini yang kalau kita tengok Sami bercakap tak macam orang cakap. Dia ada bahasa dia, betul tak? Padri-padri bercakap, dia ada bahasa dia. Sebab itu orang agama lain, mereka tidak ada falsafah beribadat bersendirian dengan Tuhan. Mereka beribadat dengan padri mereka. Mereka beribadat dengan Sami mereka supaya mendapat ketenangan. Kita alhamdulillah, kita beribadat dengan Tuhan kita. Tak ada pengawal, tak ada setiausaha, tak ada broker. Kita boleh pergi dengan Tuhan kita selama kita inginkan. Inilah satu benda yang perlu kita renungkan. Kemenangan yang kita akan capai. Kita akan bicara sedikit dalam masa 5 minit. Kemudian kita buka soalan insya-Allah, supaya kita dapat berbincang. Jadi perjuangan yang kita harungi ini natijahnya amat luar biasa. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala diberikan 30%. Kita nak minta 100% kehidupan kita di bulan Ramadan, itu sukar. Cukuplah dalam kaedah ekonomi 30% kita dapat daripada kehidupan kita di bulan Ramadan. Pembacaan Al-Quran, sedekah, menghidupkan malam, kemudian kita mana ada hubungan dengan kawan dan sebagainya, hantar surat raya dan sebagainya. Kita dapat mengekalkan 30% daripada akhlak di bulan Ramadan, 30% daripada ibadat kita, 30% daripada sedekah kita. Dan kita akan membawa Islam lebih maju. Kerana umat Islam tidak boleh bergantung kepada individu. Umat Islam tidak boleh menunggu Imam Mahdi. Kita tidak perlu menunggu Imam Mahdi. Kita yang menggerakkan Islam ini dengan akhlak kita, dengan pemikiran kita, dengan kerjaya kita, dengan performance kita. Ini adalah perjuangan umat Islam. Dan puasa mampu memberi sedikit, bukan sedikit, banyak sumbangan yang akan membina insan jadi new person. Seperti dia lahir daripada ibunya, dia keluar ini, dia melihat dunia ini yang warna yang baik. Apabila kita memandang diri kita ni dengan perasaan yang baik, kita boleh pandang dunia ini dengan baik. Misal kita beri contoh lah. Contoh selalu orang buat. Selalu kalau kita fikir husnuzan dengan orang, kita bukan husnuzan maksudnya pasif. Husnuzan maksudnya kalau orang jahat pun kita tegur, tapi kita ada pengharapan untuk dia kembali kepada Allah. Itu maksud husnuzan. Dia jahat, kita berhati-hati, tetapi tidak meninggalkan perasaan yang menyatakan dia tidak ada peluang untuk tidak bertaubat. Kita mengharapkan dia bertaubat kepada Allah. Apabila kita seseorang yang positive thinking, husnuzan, dalaman dia sangat kuat, apa yang berlaku bila dia pindah kepada satu kawasan yang bau, dia tidak sibuk bertanya tentang perihal kelakuan buruk di kampung itu. Kerana dia akan memandang kampung itu insya-Allah akan menjadi kampung yang seperti kampung dia. Tetapi bila dia seorang pemikiran yang negatif, bila dia sampai di kawasan yang bau, bisa kita bertukar jabatan, kita akan tanya soalan yang negatif. Agak-agak kita punya pejabat ini harmoni, hubungan kisah yang bagus, sebab otak dia begitu, pemikiran dia negatif. Jadi bila dia pergi tempat, dia ingatkan orang pun fikir macam ni, sedangkan orang lain fikir cara lain, cuma nampak perbuatan sama. Seperti seorang pencuri, hari ini berehat, bila ada orang bangun tidur pukul 3 pagi, dia nak pergi tahajud, tapi dia ingatkan orang tak pencuri macam dia, sebab orang tak ada pencuri. Sedangkan orang yang bangun tidur 3 pagi itu nak pergi tahajud, cuma dia tengok kenapalah ada orang buka lampu pukul 3 pagi ni, mesti nak curi macam aku. Jadi sebab dia pencuri. Tapi kalau dia orang kaki tahajud, dia mampu berfikir dengan baik. Sebab itu Rasulullah SAW cukup suka positive thinking. Kerana orang yang positive thinking ni mampu memberi. Negative thinking tak dapat memberi, tak dapat menyumbang, kerana hormon dalaman dah berkurang dah. Saya bagi contoh lah. Bila kita positif, kita bersemangat, kita punya performa meningkat. Contoh lah, kita bagi satu bahasa yang mudah. Saya jumpa seorang sahabat, kamu ni gemuk macam beruang. Apa berlaku pada dia? Down kan semangat. Seronok dia dapat gelaran tu. Mana ada dia down tu.
Kamu jumpa golongan wanita, apa kamu punya tudung tu herok sebelah, tak dapat comel, dia tiga hari dia fikir pasal. Kerana dalaman dia tahu. Untuk mengatasi performa yang lemah, berhajat kepada dalaman yang bukan baju yang cantik, tapi dalaman yang cantik. Dan ini yang kita dapat bentuk di Ramadan sebab kita banyak positive thinking. Oh, semua orang puasa. Jadi kita tak fikir apa orang lain sebab kita fikir kita dapat baik. Bila kita fikir dapat baik, kita pun fikir orang lain akan buat baik. Dan ini dapat menyelesaikan kadar jenayah, kadar pembuangan masa yang dilakukan oleh umat-umat Islam. Dan ini di antara nilai perjuangan kita yang besar. Tanpa disedari, kita tengok ramai orang kaya mengeluarkan derma yang luar biasa. Kalau kita pergi surau, berebut nak bagi derma. Hajat di bulan tak ada. Tengok-tengok dah tak ada ruang untuk kita derma, jamu, makan di masjid. Satu, saya rasa kalau kita kaji balik, lebih banyak yang tuan-tuan dan puan-puan dampak yang kita uraikan di sini. Dan penutup saya nak menguraikan kemenangan kita. Kemenangan yang paling besar, yang berpanjangan ialah kemenangan ke atas hawa nafsu. Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullah, ketika mana beliau ingin menawan Palestin, diriwayatkan ketika mana dia menuju ke Palestin, ada seorang tua ahli tasawuf menahan dia. Dia berkata kepada Salahuddin, macam mana kamu nak menawan Palestin tetapi sedangkan kamu belum berjaya mendidik anak buah kamu menawan hawa nafsu kamu. Kamu pulang dahulu ke kampung kamu, didik anak didik kamu supaya menang dahulu ke atas hawa nafsu, baru boleh menang ke atas musuh. Maka dia ambil nasihat tersebut, dia pergi mentarbiah anak-anak didik dia supaya dekat dengan Allah, mengatasi hawa nafsu, dan akhirnya dapat menawan Palestin. Kenapa? Orang yang dipilih untuk pergi berperang hanya yang bangun malam. Siapa yang tak bangun malam, esok bangun malam baru boleh pergi perang. Sebab kalau dia tak mampu tahajud, macam mana untuk mampu untuk berhadapan dengan musuh. Dan kemenangan kita hakikat yang luar biasa. Kita mampu melakarkan mukadimah yang pertama. Walaupun kadang-kadang kita tidak terfikir dan terlintas, kita rasa biasa saja. Tidak, kerana kita berfikir begitu. You are what you think. Kamu hasil dari pemikiran kamu. Kita kena fikir advance. Zaman sekarang siapa yang hebat berfikir, dia juara. Orang mampu membayar wang untuk membeli idea orang. Tapi idea ni adalah money. Idea adalah money. Kalau kita mampu berfikir dengan baik, sumbangan kita ke jabatan kita, kepada masyarakat kita adalah baik. Tapi kalau kita fikir negatif, semua negatif, pasif, apa yang kita mampu sumbang? Bila semua orang mengeluarkan bakteria, semua orang mengeluarkan kuman, apa yang kita dapat? Kita mesti memberi benda yang baik. Dan orang yang memberi ini adalah orang yang dekat dengan Tuhan. Al-yadul ulya khairum min yadis sufla. Tangan yang di atas lebih baik daripada orang yang di bawah. Tapi biarlah yang memberi itu memberikan benda yang baik. Kita mesti ada keazaman yang cukup tinggi untuk melakukan transformasi. Dan kemenangan ini bukan kemenangan biasa yang kita dapat anugerah. Anugerah kita dapat sijil, kita boleh buang. Kita dapat wang, hanya sekadar tempoh yang tertentu. Tetapi kemenangan ini dia melakar mukaddimah menjadi Muslim yang baru, yang disambut dengan makan, minum dan zikrullah. Nabi sebut apa? Ayyamul akli wa syurbi wa zikrillah. Hari raya kemenangan ini adalah hari makan, minum dan zikir. Inilah yang membezakan kita dengan agama lain. Semua benda yang kita buat mesti ada zikrullah, yang dipanggil power of words. Power of word ini yang orang Islam tidak perasan. Dia kata berzikir pun tak berzikir, apa beza? Bezanya bila kita berzikir, dalaman kita aktif. Sebab itu bila kita tengok rumah terbakar, apa yang kita patut buat? Azan. Kerana dia ada power of word. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bila kadang-kadang dilahirkan, kita azan. Kerana dia mendapat satu reset minda. Power of word ini, dia punya faedahnya reset minda. Sebab itu kajian saintifik, orang yang sembahyang, tak apa dia jahat dulu. Mungkin 10 tahun dia jadi baik. Jangan tinggal sembahyang walaupun kita buat maksiat. Jangan tinggal. Jangan tinggal majlis ilmu walaupun kita peminum arak.
Jangan tinggal majlis ilmu walaupun kita ni pelacur. Kerana mungkin 10-20 tahun jadi orang yang baik. Kerana kita amat berhajat kepada masa untuk berubah. Bila kita sembahyang, apa yang berlaku? Reset minda berlaku. Kerana dalam sembahyang kita sebut benda yang baik. Bila kita berdoa, kita sebut benda yang baik. Ada kita berdoa, Ya Allah Tuhanku, jahanamkan aku. Ya Allah Tuhanku, huduhkan aku. Tak ada. Yang kita minta, Ya Allah Tuhanku, cantikkan aku. Cantikkan akhlak. Berikan rezeki. Berikan rezeki yang halal. Berikan kekuatan. Kan semua itu power yang boleh mereset minda kita. Dan akhirnya kita menuju kepada kebaikan. Ini hikmah yang kita digalakkan berzikir. Kerana dia mereset minda kita. Dan benda ini dipraktikkan oleh Barat. Tapi cara mereka berlainan. Dengan menyebut, I am warrior, I am beautiful. Mereka begitu. Supaya walaupun muka kita hitam, tetap rasa cantik. Confident. I am beautiful. Muka hitam. Bibir tebal. Rambut kerinting. Negro. Tapi dalaman dia positif. Sebab rasa dia cantik sangat. Itu cara okey, tak apa. Dia tidak rasa inferior. Sebab inferior berlaku pada dua orang. Orang yang hudu dan orang yang gemuk. Betul. Sebab itu ada rawatan dia panggil apa, pembuangan lemak. Kalau dia tak inferior, dia tak apa. Sebab dia rasa inferior sangat. Nak beli baju kena tempat. Nak beli seluar kena tempat. Di kedai tak menyediakan untuk dia. Bye-bye. Tapi bila dia buat latihan sebegitu, I am warrior, lama-lama dia kualiti. Orang kata aku adalah juara. Sebab itu Islam melatih kita dengan zikrullah supaya kita ada kekuatan dalaman. Inilah nilai kemenangan yang dibawa oleh Islam. Yang kita sebenarnya umat Islam berhajat kepada semua orang tanpa pengecualian. Jadi mudah-mudahan penerangan yang kita berikan ini dapat memberi satu pemikiran untuk kita berfikir. Saya meninggalkan kalimah bukan untuk dihafal, tetapi untuk difikir. Orang yang berjaya selalu berfikir apa yang disampaikan, bukan orang yang berjaya menghafal apa yang disampaikan. Kerana ada yang betul, ada yang benar. Jadi kalau ada masa sedikit, kita buka soalan kepada tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati. Masa sekian ataupun 2 minit. Saya ucap terima kasih dan menyambut Aidil Fitri insya-Allah dengan keberkatan dan dianugerahkan oleh Allah Taala kemenangan dan kasih sayang. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya beri kesempatan sedikit, kita dulu ada Quran yang terbaru beberapa minggu saja. Jadi kita ada 20 buah, sekarang 20 buah telah habis. Ini Quran tajwid yang berwarna, maknanya dia memudahkan kita, iaitu kalau kita tengok warna merah kena baca dengung. Kalau warna hijau kena baca 4 harakat. Dia ajar secara berwarna. Harga di pasaran lima saya kita jual 80 saja. Kemudian buku Ustaz Farul, soal hati. Semuanya soal hati, mana semua yang berlaku daripada singa, panggil serigala, hasil daripada hatinya. Jadi satu pengalaman pengongsian Ustaz Farul, hafizahullah. Dan ini Quran yang tidak wakaf. Kita buat harga murah kecil, RM40 saja. Dulu RM55, ini sampai tapi ada sedikit di luar. Dan ini hadiah istimewa, haram ke rokok untuk ada bersama-sama yang isap rokok. Harga RM5 saja. Ini pada jual Ramadan RM5. Dia membicarakan tentang rokok yang luar biasa. Rokok ni banyak ada pula. Yang pertama gigi rosak, mulut hitam. Sebab dia menghimpunkan empat unsur, iaitu dia hisap racun rumput, kemudian exhaust kereta, kemudian monoksida. Jadi orang hisap rokok, masya-Allah, dia mengumpulkan segala kebaikan dalam perut dia. Jadi siapa yang ingin mengetahui lanjutan rokok, ada di sini. Haramkan rokok, karangan Dr. Zulul Al-Bakri. Terima kasih kerana saya terbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada soalan? Ada silakan. Assalamualaikum kembali. Kepada sesiapa yang ada persoalan yang ingin diajukan kepada yang berbahagia Ustaz, bolehlah berbuat demikian. Kita ada mic di meja tengah kita ni, ada 2 mic ya. Seandainya tuan-puan ada persoalan, bolehlah diajukan. Ya, Encik Rozali. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Cara nak jadi positive thinking. Maksudnya saya dah akad ni.
Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang kita boleh buat untuk membina positivity? Yang pertama, mesti kita ada kawan yang positif. Itu sangat penting. Kawan ini, dia aura dia kuat. Dalam sudut NLP, kita ada aura. Dan kadang psikologi disebut, kalau kamu tidak memberi aura kepada orang lain akan memberi aura kepada kita. Illam yakum mu'athira yang ta'athar. Kita tak sedar. Kita duduk dengan orang Kedah, tiba-tiba cakap Kedah. Betul tak? Cakap Kedah, saya orang Kedah. Mesti balik cakap Kedah. Tanpa disedari. Duduk orang Kelantan pula. Kawan sangat penting. Yang kedua, membeli buku-buku yang baik. Okey, kita makan, apa yang kita dapat hasil? Kalau kita makan baik, badan kita baik. Itu yang membaca. Apa yang kita baca, itu percakapan kita. Apa yang kita baca, itu pemikiran kita. Apa yang kita dengar, itu percakapan kita. Siapa yang banyak mendengar baik, dia akan bercakap baik. Siapa yang membaca baik, dia akan berfikir baik. Baca kepada berfikir, dengar kepada bercakap. Itu benda yang ringan untuk kita menjadi orang yang positif. Rasulullah dalam hadis menyebutkan, bila dia keluar rumah, dia suka dengan perkataan yang baik-baik belaka. Wahai orang yang mendapat petunjuk, wahai orang yang berjaya. Dia tak suka dengan jebon, pulang bapak. Dia tak suka. Kali kena begitu, pulang bapak semua ni banyak sangat. Kalau di Indonesia, bapak-bapak tak apa, itu penghormatan. Tapi kalau bapak itu lain. Okey. Terima kasih ya. Ada soalan? Pada kaum-kaum wanita? Tak ada? Silakan. Tekan kuat sikit. InsyaAllah kita dalam kita melihat orang, melihat diri sendiri dengan melihat orang lain mesti dengan kacamata yang berbeza. Melihat diri sendiri kita banyak beli. Aku bukan persoalan apa yang aku belum buat, itu cara diri sendiri. Untuk melihat orang lain kita mesti ada harapan. Sebab bila kita punya harapan, dia power of forgiveness, power of itu, dia akan jadi orang yang hebat. Kalau kita tak beri harapan kepada dia, akan lemah semangat. InsyaAllah mungkin dia tidak ada, kita katakan tindakan tidak berubah, pemikiran berubah. Okay? Paling kurang kita dapat menyuntik hati dan minda dan kita telah berjaya. Sebab itu insyaAllah mungkin tahun ini perbuatan tidak berjaya,